Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita berkaitan dengan komunikasi. Okay, hari ini kita akan pelajari berkaitan dengan jenis-jenis komunikasi. Okay, ada dua jenis-jenis komunikasi ini, dua kategori utama iaitu lisan dan bukan lisan. Jadi kita akan pelajarilah. Kita akan lihat, kita akan pelajari apakah contoh-contoh komunikasi lisan dan juga komunikasi bukan lisan. Okey, yang pertama untuk komunikasi lisan ni adalah perbincangan. Okey. Jadi dalam komunikasi lisan ni perbincangan kalau kita lihat definisi dia adalah komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan. Dua hala ni okey, kalau awak tengok ni maksud dua hala ni maksudnya dia ada maklum balas balik. Okey. Apabila ada maklum balas kita panggil sebagai mesej dua hala. Okey, kalau tiada maklum balas maksudnya seorang sahaja yang menyampaikan dan tidak ada maklum balas, itu kita panggil sebagai sahala lah. Okey, apabila ada mesej dua hala maksudnya ada penyampai dan ada juga maklum balas. Okey, kita lihat perbincangan ini. Perbincangan dalam kumpulan kerja seperti perbincangan antara pekerja dalam jabatan bertujuan membuat perancangan atau penyelesaian masalah. Okey. Contoh gambar rajah ni kan. Ini contoh ada perbincangan lah dalam kumpulan. Kan macam dalam syarikat, dalam kumpulan ni. Perbincangan. Macam awak kan dalam kelas pun kadang-kadang apabila diberi tugasan, awak berbincang dalam kumpulan kan. Itu kita panggil sebagai perbincangan. Apabila awak berbincang, maka wujudlah pengaliran mesej dua hala. Maksudnya, bukan seorang sahaja cakap kan. Awak bercakap, ada yang memberi maklum balas. Kan, ada ahli kumpulan lain yang memberi respon dan sebagainya. Jadi mesej tu secara dua hala, tidaklah sahala sahaja. Okey, kebaikan perbincangan ni yang pertama, okey, dia dapat memberikan keputusan yang terbaik. Kan sebab bila kita berbincang, maksudnya ada ramailah yang boleh memberikan pandangan, idea. Kan dalam kalau dalam kelas tu awak berbincang dengan rakan-rakan awak, awak boleh buat keputusan yang lebih baik berbanding kalau awak buat keputusan secara bersendirian. Sebab tu kalau ada group discussion lebih baik. Okey. Yang kedua, kebaikan dia mendapatkan persetujuan daripada semua pihak yang terlibat. Okey, sebab kadang-kadang kita buat keputusan ni untuk banyak pihak. Kita bukan sahaja untuk buat keputusan untuk diri kita saja. Jadi jika kita adakan perbincangan, maksudnya kita boleh mendapatkan persetujuan daripada semua pihak yang terlibat. Okey, contohnya kan. Okey, cikgu kata awak pasukan apa ni? Persatuan Pertinam kan. Okey, katalah Cikgu Boh tanya kepada awak, okey, cadangkan untuk lawatan nak pergi mana kan? Okey, lawatan Pertinam maksudnya bukan seorang sahaja yang memberikan apa ni? Keputusan, membuat keputusan. Maksudnya dalam Pertinam tu ada ahli jawatankuasa dia berbincang bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan semua pihak. Jadi bukanlah keputusan tu hanya pengerusi sahaja yang buat, tetapi dia buat secara bersama-sama kan. Okey, itu kebaikan perbincangan ni. Yang ketiga, apabila kita berbincang ni dapat mencetuskan idea-idea yang bernas. Kan, apabila kita seorang je bagi idea, mungkin idea kita tu dia lebih macam mana, lebih terhad lah kan. Apabila ramai yang memberikan idea, contoh ahli kumpulan kita ni ada 5 orang kan. Apabila ada 5 kepala, 5 otak kan, jadi maksudnya idea tu lebih bernas lah. Kan kita dapat macam-macam idea kan berbanding jika kita seorang sahaja yang mengeluarkan idea. Apabila ada ramai yang memberikan idea, menyumbangkan idea, maksudnya idea tu mungkin lebih bernas lah apabila ramai yang dapat menyumbangkan idea. Okey, seterusnya kebaikan adalah memberi ruang kepada pihak yang terlibat untuk mengambil bahagian dalam pembuatan keputusan. Kan, apabila kita berbincang ni, kita memberi ruang kepada pihak yang terlibat untuk mengambil bahagian dalam pembuatan keputusan. Macam tadi saya kata, macam contohnya Pertinam tu kan. Awak buat keputusan, contoh nak bercuti di mana. Kan, apabila awak libatkan ramai pihak, maksudnya awak beri ruang kepada pihak yang terlibat. Sebab awak nak pergi bercuti ni, maksudnya satu persatuan lah. Maksudnya semua ahli Pertinam akan pergi bercuti kan. Jadi semua ahli Pertinam ni diberi ruang untuk terlibat dalam buat keputusan. Maksudnya masing-masing ni boleh memberikan idea ataupun boleh membuat undian pergi bercuti di mana contohnya kan. Apabila adanya perbincangan. Okey, kita memberi ruang kepada semua pihak yang terlibat untuk mengambil bahagian dalam pembuatan keputusan.
Okey, itu adalah komunikasi lisan yang pertama, perbincangan. Okey. Komunikasi lisan yang kedua iaitu mesyuarat. Okey, mesyuarat ni adalah komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej dua hala antara ahli kumpulan dalam situasi yang formal. Okey, mesyuarat ni macam perbincangan tadi juga, kan? Okey, mesyuarat macam perbincangan tadi juga. Bezanya mesyuarat ni dia adalah lebih, ni kata kunci dia, lebih formal. Okey, situasi dia lebih formal berbanding dengan perbincangan tadi. Okey, konsep dia lebih kurang sama. Okey, konsep dia lebih kurang sama macam perbincangan tadi, cuma bezanya dia lebih formal. Kan, apabila mesyuarat ni, dia ada setiausaha dia, dia ada pencatat minit mesyuarat dia, kan. Tapi dia punya tujuan dia lebih kurang macam perbincangan tadilah. Okey, dapat mencetuskan idea yang bernas daripada ahli-ahli kumpulan untuk menghasilkan satu keputusan yang terbaik. Okey, mesyuarat dengan perbincangan tadi lebih kurang sama, cuma mesyuarat ni lebih formal, lebih rasmi lah. Okey, kalau perbincangan tu macam awak dalam kelas kan, awak dalam antara ahli kumpulan awak tu awak berbincang, kan. Lebih tidak formal. Kalau mesyuarat ada formal, kan, ada pencatat minit mesyuarat dan sebagainya. Okey, kebaikan mesyuarat ni dapat membentuk satu kumpulan dinamik yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Okey, maksudnya bila kita adakan mesyuarat ni, kita dapat membentuk satu kumpulan yang dinamik lah, maksudnya kumpulan yang proaktif, kan, yang terdiri daripada pelbagai latar belakang pendidikan, ilmu pengetahuan dan pengalaman. Maksudnya masing-masing ni boleh menyumbangkan idea dalam mesyuarat, kan, untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, kebaikan yang kedua adalah memberi peluang kepada ahli kumpulan untuk berinteraksi atau berbincang antara satu sama lain dan berperanan dalam membuat keputusan. Okey. Jadi konsep dia lebih kurang macam perbincangan tadi jugalah. Okey, memberi peluang kepada ahli kumpulan untuk berinteraksi atau berbincang antara satu sama lain dan berperanan membuat keputusan. Okey. Dia lebih kurang macam perbincangan tadi, cuma bezanya dia lebih formal untuk mesyuarat ni. Okey. Okey, yang seterusnya komunikasi ucapan. Okey, ucapan ni adalah komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej sehala daripada penyampai kepada audiens dalam situasi yang formal. Okey. Okey, kalau kita lihat dia punya kata kunci ni ialah pengaliran mesej sehala. Okey. Dan dalam situasi yang formal. Okey. Jadi maksudnya di sini dalam ucapan ni pengaliran mesej dia hanyalah sehala. Bermaksud tidak ada maklum balas daripada penerima ataupun audiens. Jadi penyampai ni hanya menyampaikan sahaja mesej tanpa perlu kepada maklum balas dan dalam situasi yang formal. Okey, contohnya kalau kita lihat di sekolah adalah ucapan Tuan Pengetua. Kan, ucapan Tuan Pengetua dalam mesyuarat, dalam perhimpunan. Okey, dalam perhimpunan sekolah, biasanya penolong kanan dan pengetua dia akan memberi ucapan kan dalam perhimpunan. Okey, dalam ucapan pengetua itu, maksudnya audiens. Audiens ni maksudnya kalau di sekolah tu pelajar lah kan. Pelajar dia sebagai audiens. Apabila pengetua berucap, maksudnya tak perlulah audiens ni untuk memberi maklum balas. Audiens hanya mendengar sahaja sebab mesej ucapan ni berbentuk sahala. Okey, dia tidak perlu maklum balas. Okey, situasinya formal. Okey, melibatkan mesej yang ingin disampaikan oleh pengirim iaitu penyampai kepada satu kumpulan manusia seperti pengurus kepada pekerjanya, warga organisasi, pelawat atau orang ramai. Okey, ini contohnya kalau di tempat kerja, contoh di syarikat, pengurus menyampaikan sesuatu kepada pekerja dia atau pengurus menyampaikan sesuatu kepada warga organisasi. Maksudnya macam pekerja jugalah. Ataupun pengurus menyampaikan maklumat kepada pelawat atau orang ramai yang datang ke syarikat. Okey, jadi itu contoh ucapan. Okey, tujuan ucapan ni adalah menyampaikan maklumat tertentu kepada audiens. Kan dalam contohnya dalam perhimpunan tu, pengetua ingin menyampaikan maklumat terutamanya berkaitan sekolah lah kan kepada audiens, itu kepada pelajar. Okey, jadi pelajar hanya mendengar saja taklimat atau ucapan daripada pengetua. Tujuan ucapan yang kedua adalah mengubah, mempengaruhi sikap atau pandangan audiens terhadap sesuatu isu.
Okey, contohnya kempen pilihan raya lah. Macam gambar rajah ni kan. Okey, gambar rajah ni contohnya adalah ni Barack Obama. Barack Obama ni adalah Presiden Amerika sebelum ini. Sebelum Donald Trump. Okey, dia adalah Presiden Amerika. Okey, jadi dalam ucapan kempen kan. Dalam ucapan kempen ni biasanya tujuan dia berucap ni untuk mengubah atau mempengaruhi sikap atau pandangan audiens terhadap suatu isu kan. Biasa kita lihat apa ni ahli-ahli politik berucap kan. Tujuan dia contohnya dia nak mempengaruhi sikap. Macamnya dia nak suruh orang undi dia lah kan. Nak suruh orang undi dia, nak suruh orang sokong dia, nak suruh orang sokong parti politik dia. Okey, itu tujuan ucapan Ucapan lagi tujuan yang ketiga adalah untuk menghibur atau mencetuskan kegembiraan dalam majlis. Okey, kadang-kadang ucapan ni juga boleh berbentuk menghiburkan mencetuskan kegembiraan. Kan contohnya kalau contoh dalam majlis keagamaan kan. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz pun dia nak menyampaikan sesuatu agama ilmu agama pun kadang-kadang tak terlalu serius lah kan. Kadang-kadang dia ada buat lawak dan sebagainya kan, dia nak menghiburkan. Okay, jadi ucapan ni juga boleh berbentuk hiburan untuk mencetuskan kegembiraan. Okay, itu komunikasi lisan ucapan. Okey, yang seterusnya adalah komunikasi lisan yang keempat, itulah pembentangan. Kalau awak tengok dalam gambar rajah ni kan. Ini contoh pelajar lah ni. Okey, pelajar ni dia membentangkan tugasan atau kerja khusus dia. Kan macam awak sekarang ni sedang buat kerja khusus, contohnya PAM kan. PAM, bahasa Melayu, sejarah kan. Okey. Jadi apabila awak selesai sahaja nanti, awak dah siap kerja khusus awak, peringkat terakhir dalam penyediaan kerja khusus adalah Viva kan. Viva itulah pembentangan. Okey, kita lihat apa itu pembentangan. Pembentangan adalah komunikasi yang melibatkan pengaliran mesej sehala daripada pembentang kepada audiens dalam situasi yang formal. Kan? Maksudnya dalam formal lah. Bila cikgu tetapkan tarikh nanti, bila Viva, awak kena bentangkan hasil kerja awak kepada audiens. Maksudnya audiens awak nanti, rakan-rakan awak yang lain lah. Okay? Awak kena bentangkan kepada rakan-rakan awak yang lain hasil kerja awak nanti. Okay? Menyampaikan kepada audiens dalam situasi yang formal yang melibatkan penyampaian maklumat ilmiah hasil daripada kajian dan pemikiran yang mendalam kan. Hasil kajian awak buat pengajian am tu kan, awak buat kerja khusus tu ada awak buat kajian kan. Jadi dalam Viva tu nanti, dalam pembentangan tu nanti, awak bentangkan apa hasil kajian awak itu. Okey. Pembentangan ni asalnya adalah berbentuk sehala. Okey, dia berbentuk sehala. Tetapi dia boleh bertukar menjadi dua hala apabila ada sesi soal jawab dapat dilaksanakan kan. Tapi biasanya berlaku macam inilah. Kadang-kadang bila dah habis awak membentangkan, awak buka soalan kepada rakan-rakan awak. Apabila rakan-rakan awak tu bertanya soalan, itu telah menjadi dua hala. Tetapi jika awak bentang sahaja, kan contohnya awak bentang hasil kajian awak, kemudian tidak ada soalan. Itu maksudnya mesej sehala. Tapi jika ada soal jawab, itu telah menjadi dua hala. Okey, tujuan pembentangan ni menerangkan secara terperinci tentang sesuatu penyelidikan yang telah dilaksanakan. Kan awak dah buat kajian dah, pengajian am tu kan. Jadi awak bentangkan tentang kajian awak itu. Okey, awak mendedahkan masalah yang telah dikenal pasti dalam penyelidikan awak. Awak mengemukakan cadangan atau penyelesaian. Jadi dalam kajian itu biasanya adalah penyelesaian atau cadangan kan. Jadi awak bentangkan dalam pembentangan tersebut. Dan akhir sekali awak menyatakan keputusan atau hasil penyelidikan awak. Okey, itu yang keempat, pembentangan. Okey, yang seterusnya adalah komunikasi bukan lisan. Yang tadi tu, empat tadi tu adalah komunikasi lisan. Ini adalah komunikasi bukan lisan. Bukan lisan bermaksud bukan secara percakapan lah. Kalau lisan bermaksud percakapan. Kalau bukan lisan, maksudnya komunikasi yang tidak menggunakan percakapan. Okey, yang pertama, visual. Visual ni secara bahasa mudah dia adalah gambar rajah lah kan. Ataupun apa yang kita nampak. Kan? Kita biasa dengar audio visual kan. Kalau audio tu bunyi, visual ni nampak. Jadi apa yang kita nampak itu kita panggil sebagai visual. Jadi visual ni adalah satu kaedah komunikasi yang melibatkan penggunaan carta dan gambar atau foto atau carta aliran, gambar rajah, penggunaan audio, video, teks, grafik dan animasi sebagai alat bantuan untuk menerangkan sesuatu kepada audiens.
Okay, contoh dalam gambar rajah ni, contohnya ada carta pie kan. Kemudian ada graf kan. Okey, ini adalah contoh visual. Jadi kalau awak cuma bentangkan ini sahaja, okay, tidak ada percakapan, contohnya awak bagi laporan kan. Awak bagi laporan dalam bentuk gambar rajah ni. Carta pie graf ini kita panggil sebagai komunikasi bukan lisan, visual. Okay, sebab cuma ada gambar rajah sahaja. Okay, contoh-contoh lain yang guna visual ni kan, simbol-simbol di jalan raya dan premis perniagaan. Kan contoh kat jalan raya tu contohnya ada simbol apa? Ada simbol contohnya bonggol kan. Dekat sekolah ada bonggol jalan raya. Jadi bila ada simbol tu orang tahu ada bonggol ni kena perlahankan kenderaan. Ataupun ada simbol no entry kan, ataupun simbol jalan sahala. Iaitu simbol-simbol tu maksudnya adalah komunikasi bukan lisan. Okey. Dengan simbol tu pun orang boleh faham. Okey, sebab itu dia panggil sebagai komunikasi, tetapi bukan lisan sebab tidak melibatkan percakapan simbol-simbol di jalan raya. Dan juga permis perniagaan ni contohnya kita tengok kat pejabat lah contohnya kan. Kita tengok kat tandas lah contohnya ada simbol tandas lelaki, tandas perempuan kan. Dia ada simbol, ada gambar lelaki, gambar perempuan. Okey, itu simbol dalam bentuk visual. Okey, seterusnya. Komunikasi bukan lisan yang seterusnya adalah bertulis. Okey, yang kedua adalah bertulis. Okey, komunikasi melalui penggunaan simbol bertulis atau perkataan dalam bentuk sehala dan formal. Okey, bertulis ni dalam bentuk sehala dan formal. Contohnya adalah memorandum, surat menyurat, laporan bertulis, buletin. Buletin ni macam berita lah email dan lain-lain. Okey, bertulis maksudnya komunikasi secara bertulis ini adalah komunikasi bukan lisan. Kan contohnya surat tu kan. Kita baca, kita faham. Okay, komunikasi itu dilakukan secara bertulis tanpa melibatkan percakapan. Okey, kita akan lihat satu persatu ni. Memorandum, surat menyurat, laporan, bertulis, buletin dan email ni. Okey, memorandum. Apa itu memorandum? Memorandum ni adalah satu alat komunikasi tidak rasmi. Okey, tidak rasmi yang digunakan oleh pihak pengurusan untuk menyampaikan maklumat kepada individu atau pekerja dalam organisasi sahaja. Tujuannya adalah untuk memanggil mesyuarat. Contoh nak bagi mesyuarat, nak menyampaikan pengumuman penting dan mengemukakan cadangan. Okey, dia akan gunakan memorandum. Kan, dia akan inilah memorandum ni alat komunikasi tidak rasmi. Contohnya pengetua nak panggil cikgu-cikgu ni mesyuarat. Jadi dia boleh edarkan memorandum. Okey, untuk cikgu-cikgu pukul berapa nanti ada mesyuarat, tarikh bila, hari bila, di mana. Okey, contohnya untuk panggil mesyuarat memorandum. Okey, yang kedua adalah surat menyurat. Okey, awak pun tahulah kan. Surat menyurat ni boleh berbentuk rasmi atau tidak rasmi kan. Kita belajar surat rasmi, surat tidak rasmi. Okey, maklumat ditujukan kepada pihak di luar organisasi seperti surat tawaran pekerjaan dan surat permohonan pinjaman bank. Okey, kalau surat menyurat ni kita tuju kepada orang luar lah kepada pihak luar organisasi. Okey, yang ni kita pihak luar organisasi. Kalau memorandum kepada individu atau pekerja dalam organisasi. Okey? Okey, itu beza dia. Kalau memorandum tadi, okey, memorandum individu atau pekerja dalam organisasi. Kalau surat menyurat digunakan untuk pihak di luar organisasi. Kan contohnya kita bagi surat tawaran pekerjaan dan surat permohonan pinjaman bank. Okey. Okey, seterusnya laporan bertulis. Laporan bertulis ni digunakan oleh pelbagai bentuk organisasi termasuk organisasi swasta dan kerajaan. Wujud dalam bentuk surat perjanjian, jurnal, majalah dan sebagainya. Akan kita tulis laporan lah. Kan, laporan contohnya surat perjanjian, jurnal, majalah dan sebagainya. Okey, laporan bertulis. Email. Okey, email pun awak tahulah kan. Kita tulis surat secara dalam komputer kan. Ataupun secara digital lah. Maksudnya paperless. Okey, kaedah pertukaran maklumat melalui penggunaan komputer dan telefon bimbit yang dihubungkan dengan intranet atau internet. Okey, memudahkan pertukaran maklumat antara cawangan atau anak syarikat. Kan, sekarang ni banyak orang menggunakan syarikat menggunakan email kan sebab lebih mudah. Berbanding kalau surat menyurat ni kita kena post kan. Okey, kalau email dia mudah, kita tekan je send terus sampai kan sebab menggunakan
Ni menggunakan intranet dengan internet. Okey, apa beza? Apa beza intranet dengan internet ni? Kita tahu internet ni semua orang tahu kan? Internet semua pakai internet sekarang. Kalau intranet ni maksudnya digunakan server dalaman. Contohlah kalau contohlah pengetua nak berhubung dengan cikgu-cikgu dalam sekolah. Dia boleh menggunakan server sekolah kan? Server sekolah macam sekolah kita tu server ada di bilik komputer. Okey. Apabila menggunakan intranet atau server sekolah, itu kita panggil sebagai intranet. Tapi intranet ni tidak boleh digunakan untuk menghubungkan dengan orang luar. Dia hanya untuk berhubung dengan orang dalam organisasi yang sama saja. Tapi untuk melibatkan orang lain, kan, kita perlukan internet. Jadi biasanya kita guna internet lah. Kan, contohnya kita nak berhubung, kita menggunakan internet. Tapi kalau nak organisasi yang sama, kita menggunakan intranet apabila menggunakan server dalam organisasi tersebut. Okey, seterusnya adalah bulletin. Bulletin ni macam berita. Okey, maklumat ditujukan oleh pihak pengurusan kepada pekerja dalam sesebuah organisasi. Okey, bertujuan menyampaikan maklumat semasa dan menyeluruh yang berkaitan dengan aktiviti organisasi. Contohnya, dekat sekolah tu biasanya dalam bentuk papan kenyataan. Kan ada papan kenyataan. Dekat pejabat awak bisa tengok kan? Dekat pejabat ada papan kenyataan. Okay, tujuan dia, dia nak menyampaikan maklumat semasa dan menyeluruh yang berkaitan dengan aktiviti organisasi. Contohnya, pengetua nak sampaikan maklumat berkaitan aktiviti yang akan dilaksanakan sekolah, aktiviti sukan yang akan dilaksanakan sekolah. Okey, ditampal di papan kenyataan kan? Okey, itu boleh dipanggil sebagai bulletin. Okey, perkeliling. Seterusnya, perkeliling adalah penyampaian maklumat ringkas dan khusus kepada pihak dalam organisasi. Mendorong tindakan segera oleh penerima maklumat. Okey, perkeliling ni digunakan untuk kegunaan pihak dalaman organisasi. Contohnya, kalau macam sekolah ni, contohlah PPD atau JPN atau KPM boleh mengeluarkan perkeliling. Dia mengeluarkan perkeliling maksudnya, apa yang perlu sekolah lakukan. Contohnya, perkeliling SOP. Maksudnya, contohnya perkeliling SOP PDP di sekolah. Contohnya, JPN keluarkan arahan supaya penjarakan sosial. Contohnya meja pelajar tu perlu dijarakkan 1 meter. Antara satu meja dengan satu meja tu 1 meter. Kan macam awak dulu peperiksaan, awak perlu jarakkan 1.5 atau 2 meter kan? Itu adalah perkeliling lah. Dia keluarkan satu perkeliling atau SOP yang perlu dilakukan oleh sekolah contohnya. Okey, macam satu arahan lah. Itu perkeliling. Okey, seterusnya komunikasi bukan lisan yang ketiga adalah bahasa badan. Bahasa badan ni kalau bahasa Inggerisnya inilah body language. Kan? Contoh body language ni apa? Biasanya kita daripada muka kan. Muka tu muka masam ke, muka senyum ke, kan? Muka macam mana? Muka serius ke, kan? Dari segi muka, daripada segi gaya badan, tangan, kan? Daripada muka, kalau kita lihat sini bahasa badan yang melibatkan pergerakan atau perawakan anggota badan manusia daripada muka hingga ke kaki. Kan? Seluruh tubuh manusia ni dia boleh dikira sebagai bahasa badan. Kan? Daripada bahasa badan tu maksudnya tanpa percakapan, sesuatu mesej tu boleh disampaikan. Okay? Melibatkan pergerakan badan seperti perubahan air muka, kepala, pergerakan mata, cara berpakaian, cara berjalan, bahasa isyarat, sentuhan dan ruang. Kan? Contohnya, kan dalam kelas apabila cikgu mengajar tu, kan awak tak perlu kata awak mengantuk, kan? Awak cuma nampak mata berkelip-kelip, kan? Nampak kepala tu dah tertunduk, kan? Daripada situ cikgu dah tahu awak mengantuk ataupun mungkin awak kurang fokus, kan? Ataupun awak mungkin kurang berminat. Maksudnya awak tak perlu cakap pun yang awak mengantuk, kan? Maksudnya berdasarkan bahasa badan awak, cikgu sudah tahu, kan? Itu maksudnya bahasa badan. Okay, daripada muka sampailah ke kaki, itu boleh digunakan sebagai untuk menyampaikan sesuatu mesej. Okay, bahasa badan komunikasi bukan lisan. Okay, kepentingan bahasa badan ni digunakan secara meluas, secara sedar atau tidak sedar. Okay, kadang-kadang bahasa badan ni kita macam mana? Kita secara sedar kita buat. Ada juga kadang-kadang kita tak sedar kita buat, kan? Tapi daripada bahasa badan tu orang lain boleh tafsir apa yang kita cuba sampaikan, kan? Contohnya tadi kata macam kalau awak mengantuk, kan, awak bosan, daripada bahasa badan cikgu boleh tahu, orang lain boleh tahu, kan, awak berminat atau tidak berminat contohnya, kan. Bahasa badan ni juga
kepentingan dia mudah difahami. Kan contohnya macam kita nak berhubung kalau dengan orang luar negara tu, kalau dari segi bahasa mungkin menjadi satu halangan kan. Contoh kita tak faham bahasa luar negara tu. Kan dekat satu dunia ni ada banyak bahasa. Tetapi body language ni kan kita boleh faham seluruh dunia. Kan seluruh dunia menggunakan bahasa badan yang sama. Contohnya kalau mengantuk, mata berkelip-kelip, kepala tertunduk, kan semua tak kira lah bangsa apa pun akan menggunakan bahasa badan yang sama. Jadi bahasa badan ni mudah untuk difahami. Okey, diterima secara umum. Okey, dikesan secara visual. Kita nampak kan orang lain boleh kesan secara nampak lah. Awak ni macam mana? Kan kaki bersilang ke kan? Tangan tu peluk tubuh ke. Okey, semua tu memberi satu isyarat kepada orang lain secara visual. Difahami oleh golongan buta huruf. Maksudnya orang yang tidak boleh membaca pun dia boleh faham jika menggunakan bahasa badan. Okey. Okey, jadi kita lihat sini apa kebaikan komunikasi bukan lisan. Yang pertama, mesej boleh dipindah secara sehingga mencapai persetujuan antara penghantar dengan penerima. Okey, itu kebaikan yang pertama. Kebaikan yang kedua, mesej boleh disesuaikan dengan bakal penerima. Kan contohnya kita ni nak sampaikan mesej kepada siapa? Audience kita kepada siapa? Kita boleh sesuaikan kan dengan menggunakan komunikasi bukan lisan ni. Contohnya kita nak menggunakan bahasa badan kan. Bagaimana kalau kita dengan kawan-kawan kita atau kita dengan ibu bapa, kita dengan cikgu kan, kita sesuaikan mesej yang ingin disampaikan. Okey? Maksudnya kalau dengan orang yang lebih tua contohnya kita gunakanlah bahasa badan yang lebih sopan kan. Kita menjaga tata susila kita. Okey, yang ketiga, kebaikan komunikasi bukan lisan ni boleh disimpan lama dalam bentuk rekod tetap. Contohnya macam tadi gambar rajah kan, visual kan. Visual ni kita boleh rekod kan, kita boleh simpan dalam file kan. Berbanding percakapan. Percakapan kita tak simpan kan, kita cakap saja kan. Tapi kalau contohnya laporan, kita boleh simpan. Okey. Mesej boleh dihantar kepada penerima di mana penghantar tidak boleh sampai. Kan? Mesej tu boleh sampai kepada penerima di mana penghantar tidak boleh sampai. Okey. Yang seterusnya, mesej boleh kekal pada peringkat asalnya walaupun telah berubah tangan beberapa kali. Kan? Maksudnya, contoh macam gambar rajah kan. Contoh laporan dalam bentuk graf tadi. Okay, walaupun dah bertukar tangan beberapa kali. Kan? Contohnya daripada awak kepada cikgu awak kepada cikgu yang lain. Mesej tu kekal sama. Kan? Berbanding kalau mesej itu dalam bentuk percakapan. Kalau percakapan ni contohnya awak cakap sesuatu. Kan awak biasa main tak dulu yang contohnya permainan telefon buruk kan. Apabila awak sampaikan satu mesej, apabila disampaikan kepada orang lain, mesej itu mungkin dah berubah sedikit. Apabila sampai kepada orang terakhir, mungkin mesej yang asal tu telah banyak berubah. Kan? Apabila melibatkan percakapan. Tetapi jika secara bukan lisan ni, contohnya macam visual tadi tu kan, tak kira lah telah bertukar tangan beberapa kali pun, mesej tadi tetap masih kekal sama. Itu kebaikan dia. Okey, seterusnya tiada had penerima maklumat seperti surat khabar. Kan contohnya surat khabar ni, kan contohnya 30 juta rakyat Malaysia semua boleh terima maklumat apabila melibatkan bukan lisan contohnya kan, laporan surat khabar contohnya kan, semua orang boleh baca surat khabar. Seterusnya, penerima mempunyai masa yang lama untuk meneliti dan boleh membuat rujukan untuk menganalisis mesej yang diterima. Kan contohnya orang baca laporan awak tu, dia ada masa yang lama untuk berfikir, meneliti, membuat rujukan kan. Sebab dia baca saja laporan awak tu, dia ada banyak masa untuk membuat analisis. Okey. Kelemahan pula, selain kebaikan dia ada kelemahan. Kelemahan komunikasi bukan lisan. Yang pertama, penghantar tidak mempunyai kawalan terhadap mesej yang dihantar dan tidak boleh menentukan pembacanya. Contoh macam surat khabar tadi kan. Dia tak ada kawalan lah. Siapa yang akan baca surat khabar tu? Kan, dia tak boleh kawal. Maksudnya, mesej tu mungkin boleh dibaca oleh seluruh rakyat Malaysia. Lagi zaman sekarang ni kan, seluruh dunia boleh baca kan laporan tu. Jadi, maksudnya apabila komunikasi bukan lisan ni, penghantar ni tidak punya kawalan terhadap mesej yang dihantar dan tidak boleh menentukan siapa pembacanya. Kan? Siapa-siapa boleh baca laporan kita tersebut. Okey, seterusnya penerima mungkin menerima
dan membaca mesej pada waktu yang tidak sesuai. Contohnya, di laporan kita tu, dia baca waktu yang tidak sesuai. Contohnya waktu dia tengah bad mood ke dan sebagainya kan. Jadi, tafsiran dia tu mungkin tidak sepatutnya lah kan. Berbanding kalau kita bercakap ni, kita bercakap contohnya waktu sesuai kan. Kita rasa waktu sesuai, kita bercakap dengan orang. Tetapi kalau komunikasi bukan lisan ni, dia bergantunglah pada orang tu bila dia baca kan. Macam surat khabar kan, dia baca bila. Malam ke, siang ke, tengah hari, kita tak tahu bila. Tengah mood baik ke, tengah mood tak baik ke. Okey, dia boleh menjadi sesuatu yang bukan tidak baik lah apabila dia baca waktu yang tidak sesuai. Okey, seterusnya. Penerima mungkin membuang mesej dengan tidak membaca apa yang terimanya. Ini lagi teruk lah. Kan kita tulis penat-penat, kita tulis surat sebagainya, tapi dia tak baca pun kan. Dia tidak baca pun apa kita tulis tu. Kan? Kita tak tahulah. Sebab kita mana tahu dia baca ke tak baca kan. Okey, jadi itu keburukan dia. Maklum balas tidak akan diterima dengan segera. Lambat. Kan? Sebab contohnya kita hantar surat, lepas tu kita nak maklum balas kan. Contoh kita nak post surat tu dah makan masa katalah seminggu kan. Lepas tu dia nak balas balik, dia nak tulis balik ambil masa 2 hari. Kemudian dia nak post balik kepada kita seminggu lagi. Jadi mungkin dah 2 minggu lebih untuk dapat maklum balas. Tetapi kalau percakapan, kita boleh dapat terus waktu yang sama kan. Kita bercakap, terus orang tu boleh bagi maklum balas. Tetapi kalau bukan lisan, contohnya tadi surat tu, mengambil masa yang lama. Okay, maklum balas tidak akan diterima dengan segera. Seterusnya, kemungkinan penerima hanya memahami sebahagian daripada mesej yang diterima. Kan? Kadang-kadang kita tulis laporan panjang-panjang. Kan? Awak buat nanti laporan kerja khusus tulis panjang-panjang. Mungkin ada sebahagian tu yang tidak difahami. Kan? Jadi kita pun tak tahu. Kan? Pembaca kita tu faham semua ke ataupun ada sebahagian yang tak faham. Kita tak tahu. Kan? Jadi seterusnya, mesej yang dihantar mestilah mampu menerangkan segala maksud yang hendak dihantar. Okey. Kadang-kadang mesej yang kita tulis dalam laporan tu tidak memadai. Jadi kadang-kadang maksud tu tidak dapat sampai dengan baiklah. Kan? Contohnya mesej kita tu tidak menerangkan maksud yang kita nak sampaikan sebenarnya. Jadi penerima tu mungkin salah tafsir kan. Okey, yang terakhir kita lihat perbezaan komunikasi lisan dengan bukan lisan ni. Okey, tadi kita dah lihat komunikasi lisan percakapan, bukan lisan ni bukan percakapan Okey, perbezaan dia. Okey, dimensi perbezaan. Okey, perantaraan atau media. Okey, apa yang digunakan? Kalau lisan ni menggunakan suara, tutur kata atau percakapan. Kalau bukan lisan, dia menggunakan huruf, simbol dan abjad. Maklum balas. Kalau lisan diperoleh dengan segera, kita bercakap, terus kita boleh dapat maklum balas. Tapi bukan lisan, lambat diterima. Contohnya kita hantar surat, orang tu nak balas balik surat kita mengambil masa yang lama. Okey, bukti atau rujukan. Okey, maklumat tidak boleh direkod atau tiada rekod. Kan kita bercakap. Contohnya saya bercakap ni, atau kawan-kawan awak bercakap, bersembang tu, kadang tidak ada rekod. Okey, dia tidak ada rekod. Tapi kalau komunikasi bukan lisan maklumat boleh direkod dalam bentuk dokumen bertulis. Kan? Contohnya awak buat kerja khusus, awak type tu kan. Itu awak rekod dokumen bertulis tu Okey, sifat kekal. Maklumat tidak boleh disimpan. Okey, kalau komunikasi lisan ni, maklumat tidak boleh disimpan sebab bercakap je kan. Kalau komunikasi bukan lisan ni, contohnya awak tulis kerja khusus tu, maklumat tu boleh disimpan kan. Awak boleh simpan bertahun-tahun kan. Awak dah siap nanti, awak print, awak boleh simpan satu kopi kepada awak, simpan bertahun-tahun. Tapi kalau percakapan, tidak boleh disimpan kan. Okey, kos. Dari segi kos pengaliran maklumat lebih murah kan. Sebab mana ada melibatkan kos apa kan. Kita cuma bercakap saja kan. Okey, kalau bukan lisan pula, kos pengaliran maklumat lebih mahal. Contohnya kita nak cetak kan. Nak cetak surat khabar. Kita nak cetak surat. Kos dia lebih mahal. Okey. Berbanding percakapan tak ada kos yang terlibat pun. Okey. Komunikasi. Komunikasi kalau lisan ni berbentuk tidak formal. Okey. Kalau komunikasi bukan lisan ni lebih berbentuk formal kan sebab surat, bulletin dan sebagainya Saiz audien tidak ramai. Contoh kita bercakap lah. Kan contoh macam pengetua. Pengetua kalau berucap paling ramai pun pelajar-pelajar sekolah dia sahaja kan. Contoh SNDB, pengetua bila berucap dia punya audien dia paling ramai pun pelajar-pelajar SNDB kan. Jadi maksud tak ramai sangat berbanding kalau komunikasi bukan lisan. Dia ramai dan bertaburan di merata tempat kan. Lagi zaman sekarang ni kan kita buat satu laporan tu
Maksudnya seluruh dunia boleh baca kita punya laporan tersebut kan. Jadi kalau komunikasi bukan lisan ni lebih ramai. Cara berkomunikasi. Okey, berlaku secara bersemuka sama ada sahala atau dua hala. Okey, boleh bersemuka boleh berlaku dalam bentuk sahala atau dua hala. Jika tidak ada maklum balas sahala, jika ada maklum balas dua hala. Okey, kalau komunikasi bukan lisan berlaku dalam bentuk komunikasi sahala. Okey, contohnya buletin, surat kan dalam bentuk sahala. Okey. Itulah perbezaan komunikasi lisan dan juga bukan lisan. Okey, sekian saja kelas untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.